Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar dan juga selamat malam diucapkan kepada seluruh keluarga Malaysia yang menyaksikan Bicara Khas bersempena dengan pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Melaka yang sedang berlangsung kempen dan juga tempoh kempennya pada ketika ini. Terima kasih kerana menyaksikan kami di saluran berita RTM, TV1 dan juga penstreaman secara dalam talian di RTM Klik. Ya, apa yang boleh kita gambarkan berkolerasi daripada kenyataan Menteri Komunikasi dan Multimedia Yang Berhormat Tan Sri Anwar Musa untuk menjelaskan bahawasanya keperluan untuk berkempen di media konvensional dan juga media alternatif. Dalam perihal ini, RTM diberikan kebenaran untuk memaparkan gambar dan juga nama calon-calon yang bertanding untuk Dewan Undangan Negeri di 28 kawasan Dewan Undangan Negeri PRU Dun Melaka. Jadi perihal ini kita gambarkan untuk bicara khas pada malam ini bersempena dengan PRU Dun Melaka. Ayuh sama-sama kita analisis dan juga kita kenal-kenal terlebih dahulu dengan calon-calon yang akan bertanding untuk PRU Dun Melaka di 8 kawasan yang kita akan bawakan pada malam ini. Untuk N01 di kawasan Dewan Undangan Negeri Kuala Linggi yang akan dipertaruhkan adalah 4 penjuru yang mana Barisan Nasional mempertandingkan Rosli Abdullah, Perikatan Nasional Aziah Muhammad Saad, Pakatan Harapan mempertaruhkan dan juga mempertandingkan Jula Safiah Kasim dan juga calon bebas iaitu Kamisan Palil. Seterusnya N02 untuk Dewan Undangan Negeri Tanjung Bidara. Ini penumpuan yang diberikan sebenarnya khususnya kepada pengamal-pengamal media dan juga keseluruhan rakyat untuk kita melihat bagaimana pertembungan antara dua calon iaitu Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Kalau kita gambarkan seketika tadi di N02 ada 3 penjuru dan N03 Air Limau Hamid Mathin Kunju Bashir mewakili Barisan Nasional, Perikatan Nasional Dr. Nordina Abdul Latif dan juga Mazinah Baharudin mewakili Pakatan Harapan. Seterusnya N04 pula kita gambarkan untuk calon-calon yang akan bertanding di kawasan Lendu. Datuk Seri Sulaiman Man Ali yang dahulunya merupakan bekas Ketua Menteri Melaka akan bertanding di 3 penjuru bersama dengan Perikatan Nasional Meja Besar Abdullah Mahdi dan juga dari Pakatan Harapan Muhammad Asri Ibrahim. Dan untuk N05 mari kita lihat di kawasan Tabunaning. Barisan Nasional mempertandingkan Zulkifli Datuk Seri Muhammad Zain, Perikatan Nasional Abu Hashim Abdul Samad dan juga Pakatan Harapan Zairi Subuh. Seterusnya N06 di kawasan Rembia. Ini calonnya lebih ramai daripada kawasan-kawasan lain untuk 5 penjuru. Barisan Nasional Datuk Muhammad Jalani Kamis, Perikatan Nasional Zamzuri Arifin, Pakatan Harapan Zamri Pakiri dan 2 calon bebas K. Murali dan juga Sabaruddin Kudus. Dan kita menyaksikan untuk N07 Gadik 6 penjuru dipertandingkan. Barisan Nasional P. Shanmugam, Perikatan Nasional Muhammad Amir Fitri Muharram, Pakatan Harapan Samina dan anak lelaki Ganesan juga bersama dengan Laila Norinda dan juga dari Bebas Azifan bin Amir dan juga Mohan Singh. Itu di N07 Gadik. Baik, kita juga akan membawakan perihal tentang bagaimana keselamatan dan juga prosedur bagi pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Melaka diberikan perhatian dan juga diberikan tamsilan yang lebih dekat khususnya dalam kita menakul prosedur-prosedur yang perlu dipatuhi dalam usaha kita mengekang sebarang bentuk tata cara ataupun perlakuan yang menyalahi undang-undang. Alhamdulillah untuk bicara naratif pada malam ini, saya amat berbesar hati untuk kita bercakap lebih lanjut berkenaan keselamatan pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Melaka. Bersama dengan saya adalah panggilan secara dalam talian iaitu yang dihormati Deputi Komisioner Polis Datuk Wira Abdul Majid bin Muhammad Ali, Ketua Polis Melaka. Assalamualaikum, selamat malam Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Datuk bersama kami untuk bicara khas bersempena dengan pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Melaka pada malam ini. Seketika Datuk, kita nak membawakan untuk mukadimah bicara khas malam ini gambaran awal tentang situasi di Melaka khususnya sewaktu tempoh berkempen. Kalau boleh kita gambarkan adalah tempoh kempen fizikal itu dihadkan ataupun ada beberapa peraturan yang perlu dipatuhi. Jadi untuk situasi sekarang ini bagaimana PDRM menggambarkan situasi di PRU Dun Melaka Datuk? Terima kasih. Saya merasakan bahawa walaupun kita tengok dalam sosial media ataupun komen di dalam media-media masa, tetapi bagi pihak pasukan polis kita merasakan bahawa situasi pilihan raya yang ada di Melaka ini adalah aman, terkawal dan keselamatannya adalah terjamin. Ya. Ini disebabkan bahawa kita lihat sepanjang tempoh pilihan raya ini tiada apa-apa insiden yang menggugat keselamatan akan berlaku. Walaupun apa dikatakan tentang norma baru, jajan wang baru, politik cara baru, tetapi saya dapat lihat kematangan yang ditunjukkan oleh pemain-pemain dalam politik ini
dalam berkempen dan sebagainya. Sehingga kita boleh rasa seolah-olah suasana amat aman dan rakyat dekat Melaka ni pun dapat menjalani kehidupan seperti biasa saja. Yeah. Dengan menghormati norma dan antara satu sama lain punya kebebasan dalam proses demokrasi yang saya sebutkan tadi. Ya. Yang dihormati Datuk, ya, sudah pasti kita mengetahui dalam tempoh kebiasaan untuk sesuatu kempen pilihan raya ataupun dalam perihal kita mendepani tempoh pilihan raya itu faktor-faktor dan juga unsur-unsur seperti provokasi, fitnah, cercaan dan sebagainya itu pernah berlaku dan juga pernah dilaporkan. Jadi dalam perihal ini kerisauan kita adalah tentang perkara-perkara yang boleh dan juga perlu dielakkan sewaktu tempoh berkempen dalam pilihan raya Dewan Undangan Negeri Melaka ini. Jadi bagaimana Datuk menggambarkan isu-isu tentang perilaku-perilaku yang pertama tidak sopan itu perlu dielakkan, dan yang kedua bagaimana pihak Polis Diraja Malaysia memantau isu-isu dan juga perlakuan-perlakuan seperti ini, Datuk? So sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahawa pilihan raya ke-15 di negeri Melaka pada kali ini adalah satu yang unik di luar pada kebiasaan kerana ia berlaku pada masa pandemik COVID-19. Dan kebetulan pula Melaka sekarang kita berada di fasa 4. Yeah. So dalam konteks ini, apabila kita hendak melihat sama ada wujudnya provokasi, ancaman keselamatan, sebagaimana yang saya sebutkan di mukadimah tadi, saya dapati bahawa parti-parti politik, orang ramai, penyokong-penyokong parti di Melaka ni memang makam. So setakat ini kita tiada lagi menerima satu risikan ataupun ancaman bahawa akan berlaku satu provokasi yang boleh menggugat keselamatan negeri Melaka ini. Walau bagaimanapun saya sebutkan tadi bahawa sebagai penguatkuasa enforcement, unit yang jabatan yang bertanggungjawab tentang keselamatan dan ketenteraman awam, kita tidak akan mengambil mudah apa-apa tentang isu berkaitan dengan keselamatan dan ketenteraman awam ini. So, kita nak memastikan bahawa ketenteraman awam ini memang terjamin. Oleh itu, di pihak polis, khususnya di kontijen Melaka ini, kita amat bersedia untuk memastikan bahawa provokasi dan ancaman-ancaman itu tidak berlaku. Di mana dalam situasi ini, apa yang penting, kita bukan saja perlu melaksanakan undang-undang itu supaya boleh dirasai, dilihat dan mendapat keadilan kepada masyarakat, tetapi apakah persediaan-persediaan yang kita buat untuk memberi keyakinan pada masyarakat bahawa jika ada provokasi ataupun masalah tentang keselamatan itu dapat dikawal. So dalam konteks ini saya ingin menjelaskan bahawa Polis Melaka memang bersedia, di mana kita telah bersedia dari sebelum pilihan raya lagi. Yeah. Telah melaksanakan latihan, melaksanakan perancangan-perancangan supaya apabila berlaku saja provokasi ini, tindakan yang baik dapat kita ambil untuk meyakinkan masyarakat. Dalam konteks ini, Jemaah, apa yang kita buat bahawa di negeri Melaka ini kita telah bersedia dengan satu strike force yang kita telah memberi latihan yang kita namakan sebagai Light Strike Force. Light Strike Force ini adalah unit-unit yang berada di bawah PDRM, dan di Melaka ini kita mempunyai 17 unit strike force. Bermakna jika berlaku saja keadaan provokasi atau ketidaktenteraman awam, unit-unit strike force yang saya katakan 17 tadi akan mengambil tindakan. Di samping itu juga, dalam tempoh pilihan raya ini juga pihak polis kontijen Melaka mendapat bantuan daripada Jabatan Ketenteraman Awam TNKA Bukit Aman, di mana bagi menjamin supaya tidak berlaku provokasi ataupun menggugatkan keselamatan tadi, kita juga mempunyai 2 unit FRU, 1 unit ORU. Di samping itu juga sebagai tambahan, kita akan melihat bahawa sesuatu seperti itu sehingga satu senario yang penghabisan, dan oleh itu juga kita mendapat bantuan daripada Bukit Aman ni, apa yang kita panggil satu kumpulan ataupun yang kita dipanggil crisis response team. Crisis response team ni
terdiri daripada 115 pegawai, terdiri daripada Tiger Platoon PGA dan unit-unit elit PGA, termasuk juga UTK yang ditempatkan di Melaka kerana apabila berlaku saja provokasi, apabila berlaku saja ancaman ketermawan, kita boleh mengambil tindakan dengan segera, cepat untuk memberi keyakinan pada masyarakat bahawa keselamatan itu sentiasa terjamin di Melaka ini. Ya. Yang dihormati Datuk, dalam memberi keadilan kepada proses demokrasi untuk dijalankan sewaktu PRU Dun Melaka ini, apa yang diceritakan oleh yang dihormati Datuk tadi adalah Crisis Response Team yang diwujudkan untuk kita menangani ataupun membantras sebarang bentuk unsur-unsur provokasi ataupun yang mengganggu-gugat keteraman awam. Cumanya apabila kita bercerita tentang isu keselamatan merentas parti ini, sudah pasti kita ingin menzahirkan tentang kebimbangan dan juga kegusaran. Kalau sekiranya tindakan itu zahirnya daripada calon ataupun parti politik ataupun daripada penyokong parti politik. Bagaimana PDRM dalam perihal ini bersikap adil untuk memastikan supaya tindakan-tindakan itu dilakukan dan juga dilaksanakan dengan tegas untuk memastikan tiada sebarang aspek-aspek ketidaksamaan dari segi penguatkuasaan undang-undang itu, Datuk? So, apabila kita sebut tentang penguatkuasaan undang-undang tadi, sesuatu undang-undang itu apabila kita hendak menguatkuasakan undang-undang, apa yang penting penguatkuasaan kita itu mesti dirasai, mesti menunjukkan satu keadilan dan boleh memberi perasaan selamat kepada masyarakat. So, apabila kita hendak menguatkuasai undang-undang ni, kita menggunakan kebijaksanaan, menggunakan budi bicara supaya undang-undang itu dapat memberi keadilan kepada semua yang terlibat dalam tempoh proses demokrasi ini. So, sebagaimana yang selalu ditekankan oleh Ketua Polis Negara, apabila kita hendak melaksanakan undang-undang penguatkuasaan, kita mesti menggunakan kuasa budi bicara dalam menguatkuasakan undang-undang, supaya apabila kita menggunakan kuasa budi bicara, ia akan dapat dirasai dengan lebih adil. Contoh dia, apabila berlaku saja sesuatu isu di bawah, apabila pasukan pemantau kita pergi ke lokasi-lokasi, kita dapati terdapat pelanggaran SOP di bawah. So, langkah yang pertama yang kita akan ambil adalah kita akan memberi nasihat kepada penganjur-penganjur dan individu-individu yang berada di lapangan, apakah kesalahan-kesalahan yang dilakukan, dan kita memohon supaya dia bersurat, supaya pelanggaran itu tetap tidak berlaku. Hanya setelah peringatan diberi, nasihat diberi, barulah kita mengambil tindakan. Dan tindakan yang kita ambil sebenarnya adalah satu proses akhir undang-undang. Bukan satu proses untuk menghukum, tetapi sebenarnya satu proses untuk keadilan kepada semua yang terlibat dalam proses demokrasi ini. Ya, disebabkan itu persoalan tentang bagaimana perihal dan juga SOP serta peraturan-peraturan yang akan digagaskan itu penting untuk kita melihat apakah korelasi hubung kait antara bagaimana kita menggagaskan pelaksanaan undang-undang khususnya kepada kita memantau secara keseluruhannya. Yang dihormati Datuk, apabila disebutkan tadi berkenaan tentang negara kita berada dalam fasa keempat Pelan Pemulihan Negara, dan sudah pasti pihak Kementerian Kesihatan Malaysia juga melaksanakan Akta 342 atau pengawalan penyakit berjangkit dan juga berbahaya. Jadi dalam perihal ini, untuk lebih lanjut berkenaan tentang undang-undang yang dikuatkuasakan dan juga pematuhan yang dikuatkuasakan oleh PDRM, apakah antara SOP-SOP ataupun peraturan-peraturan yang termaktub dan juga dikuatkuasakan oleh pihak PDRM dalam kepatuhan kepada SOP yang telah digagaskan oleh pihak kerajaan, Datuk? Pilihan raya kali ini sebagaimana yang saya sebutkan tadi adalah jajaran baru, norma baru dan memerlukan satu pendekatan yang di luar kotak. Dalam pilihan raya kali inilah yang berlaku di Melaka ialah bermakna pihak penguatkuasaan, polis dan lain-lain agensi sahabat, MKN, Kementerian Kesihatan dan sebagainya, kita bukan saja menguatkuasakan Akta Pilihan Raya, tetapi kita juga menguatkuasakan Akta 342, iaitu Akta Kawalan Pencegahan Penyakit sebagaimana yang Cik Ismail sebutkan tadi. So, dalam ini, apabila kita sebut tentang apa yang berlaku di Melaka sekarang, kita sekarang menguatkuasakan SOP yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara bertarikh 17 November.
di mana dalam SOP yang dikeluarkan itu amat jelas sekali tujuan SOP itu dikeluarkan adalah untuk kepentingan kesihatan awam. Oleh itu, bagi memastikan kepentingan awam itu terjamin, beberapa SOP telah dikeluarkan. Di antara SOP yang dikeluarkan, di mana parti-parti politik yang bertanding pada kali ini tidak dibenarkan membuat kempen secara terbuka. Maknanya parti-parti politik tidak dibenarkan membuat kempen secara terbuka, tidak boleh membuat kunjungan rumah ke rumah. Ya. Walau bagaimanapun, kelonggaran juga diberikan. Bermakna bahawa kempen masih boleh dibuat, tetapi kempen itu dibuat dalam bentuk norma yang baru dengan menggunakan pembesar suara dan boleh menggunakan kenderaan untuk memperkenalkan calon, memberitahu apa manifesto, apa hala tuju setiap satu parti itu. Memang tak ada sanda sekat. Cuma apabila kita hendak membuat kempen melalui pembesar suara dengan menggunakan kenderaan ini, permit polis mesti diminta. Encik Mael dan juga orang ramai mesti tanya saya, kenapa kita perlukan permit polis apabila kita hendak membuat kempen dengan menggunakan kenderaan pembesar suara? Tujuannya, yang pertama, kita hendak memastikan bahawa kesihatan awam itu benar-benar terjamin. Ya. Yang kedua, kita nak memastikan bahawa keselamatan dan ketenteraman awam itu terjamin. Oleh itu, apabila parti-parti politik ini memukakan permohonan untuk mengadakan kempen melalui pembesar suara dengan menggunakan kereta yang saya sebutkan tadi, pihak polis akan mengkaji dia punya kesesuaian dari segi jalan yang dia nak lalu, dari segi tempoh masa, tempat-tempat yang nak lalu, supaya kita nak memastikan tiada berlaku pertembungan antara parti-parti politik semasa membuat aktiviti-aktiviti berkempen ini. Ya. Kerana sudah pasti kalau berlaku pertembungan di antara parti-parti politik akan menggugat ketenteraman awam. Jadi kalau dikatakan proses demokrasi tidak dapat dijalankan sepenuhnya, tetapi kita kena lihat proses demokrasi itu masih boleh dijalankan, tetapi dalam proses norma yang baru. Pengedaran pamphlet dibenarkan, tidak lebih daripada 3 orang, tetapi semasa pengedaran template itu tidak boleh dibuat secara bersemuka. Okey. Bermakna dia masih boleh juga dijalankan untuk pengedaran pamphlet sebagaimana daripada rumah ke rumah tadi. Okey. Baik. Satu penjelasan yang konklusif untuk kita membuka mukadimah bicara khas bersempena dengan pilihan raya umum Dewan Negeri Melaka pada malam ini. Yang dihormati Datuk, kita nak berehat seketika, semuanya kembali nanti dalam bicara khas di TV1. Seketika nanti. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama Cegah Berita Palsu, sebar fakta bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin, akhirnya menjadi kain yang sempurna indah. Bersua kembali dalam Bicara Khas di saluran Bintang RTM dan juga di TV1 untuk kita memberikan penumpuan lebih lanjut berkenaan keselamatan sepanjang tempoh pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Melaka yang sedang berlangsung tempoh kempennya ketika ini. Masih lagi bersama Yang Dihormati Deputi Komisioner Polis Datuk Ira Abdul Majid bin Muhammad Ali, Ketua Polis Melaka. Yang dihormati Datuk, untuk kita memberikan penumpuan dan juga kita memberikan gagasan lanjut tentang kawasan-kawasan tumpuan, sudah pastinya persoalan tentang bagaimana mobilisasi anggota yang digerakkan dan juga bagaimana penugasan anggota itu diterjemahkan kepada kawasan-kawasan, khususnya di kawasan-kawasan yang menjadi tumpuan untuk PRU kali ini, Datuk. Jadi sebaik saja pilihan raya akan ada di Melaka ni, pihak polis telah duduk bersama-sama dengan agensi-agensi sahabat MKN, dengan KKM, PBT, dan sebenarnya kita berbincang secara bersepadu. Bagaimanakah kita hendak mengambil tindakan dalam tempoh pilihan raya kali ini? Oleh itu, bagi memastikan pada kepatuhan SOP yang telah dikeluarkan oleh MKN, beberapa pendekatan telah diambil di antara PDRM dan agensi-agensi sahabat yang saya sebutkan tadi. Pertamanya, kita telah menubuhkan satu pasukan yang dinamakan Integrated Team. 6 pasukan integrated team. Ya. Dan dalam 6 pasukan integrated team ini, dia mempunyai pelbagai-bagai agensi. Contohnya dalam pasukan integrated team tadi, dia mengandungi polis, KKM, MKN, KDN dan juga PBT. Ya. Jadi ini bertujuan bahawa apabila adanya 6 integrated team ni, 3 di Melaka Tengah, 2 di Alor Gajah dan 1 di Jasin, apa-apa saja isu berkaitan dengan pelanggaran SOP, satu pertimbangan yang adil kita akan dapat berikan. Kerana sebab apa saya sebut satu pertimbangan yang adil? Ya. Kerana dalam pasukan ini mempunyai pelbagai-bagai agensi. Supaya kita punya nilai compound dan tindakan yang kita hendak ambil adalah selaras berdasarkan pada peruntukan undang-undang yang dalam Akta 342 yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, kita juga mempunyai satu pasukan yang dinamakan pasukan pemantau, 28 pasukan pemantau, di mana pasukan pemantau ini kita letakkan di tiap-tiap dun. Ya. Supaya apa saja isu-isu yang berkaitan dengan pelanggaran SOP ini, pasukan pemantau ini akan mengambil tindakan, dan jika terdapat perkara-perkara yang kabur yang kita hendak berbuat keputusan, pasukan pemantau ini akan merujuk kepada integrated team yang saya sebutkan tadi mengandungi berbagai-bagai agensi, kepakaran berbagai-bagai agensi yang sebutkan tadi. Ya. Di samping itu juga, kita juga mempunyai
pasukan yang dinamakan pasukan pemantau kempen pilihan raya, 20 tim. Jadi pasukan pemantau pilihan raya ni dia punya tanggungjawab lebih kepada untuk memastikan peraturan-peraturan pilihan raya itu dipatuhi. Berbeza dengan tim integrated dan tim pemantauan yang saya sebutkan yang dua tadi, yang itu lebih tertumpu kepada pemantauan SOP. Dan pada masa yang sama juga, kita juga mempunyai elemen-elemen yang lain membantu pemantauan kita, terdiri daripada kita punya MPB, kereta beronda kita, anggota atau URB. Jadi tujuan kita, sebagaimana yang saya sebutkan, saya selalu katakanlah apabila saya berjumpa dengan masyarakat, tujuan kita bukan kita untuk mengetatkan dan menyukarkan proses demokrasi dalam tempoh ini. Tapi tujuan yang kita nak buat adalah kita nak memastikan bahawa proses undang-undang yang dipertanggungjawabkan pada kita itu dijalan dengan adil. Dan di akhirnya, kita punya matlamat kesihatan awam itu akan terjamin. Kerana kita mengetahui sekarang kita dalam tempoh COVID-19, jadi kita nak memastikan bahawa tindakan-tindakan yang saya sebutkan tadi, di akhirnya, matlamatnya dengan kerjasama semua pihak, rakyat, khususnya rakyat di Melaka, parti-parti politik yang bertanding, yang mustahaknya sekarang kesihatan awam itu terjamin. Itu kita punya matlamat. Jadi bukan kita nak menyusahkan mana-mana pihak, menyulitkan mana-mana pihak. Kerana saya sebagai penjawat awam, saya selalu dinasihatkan oleh Ketua Negara bahawa kita kena benarkan proses demokrasi itu berjalan. Tetapi dalam tempoh pandemik ini, proses demokrasi itu berjalan, terdapat beberapa sekatan-sekatan untuk kepentingan kesihatan awam. Ya. Benar sekali, Datuk. Proses demokrasi itu masih lagi tertakluk khususnya kepada dalam kita menjalani peperangan menghadapi pandemik COVID-19 ini dan juga akta serta peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak undang-undang dan juga pihak kerajaan. Yang dihormati, Datuk, apa yang disebutkan oleh yang dihormati Datuk tadi adalah bercerita tentang pasukan pemantauan yang ditubuhkan di setiap kawasan. Untuk kemas kini sehingga ke hari ini, apakah sudah ada kompaun yang dikeluarkan ataupun saman yang dikeluarkan terhadap mungkin ketidakpatuhan kepada undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang kita sebutkan pada awal tadi, Datuk? Pertama sekali saya ingin nak menjelaskan kekeliruan yang selalu berlaku di lapangan. Sebenarnya tindakan-tindakan penguatkuasaan yang dibuat oleh pasukan polis dan juga agensi-agensi penguatkuasaan lain, kita bukan buat terhadap parti politik, bukan. Kata kita ambil tindakan ke atas parti politik A, B dan C, itu bukan. Kerana sebagai penjawat awam, kita tetap mendukung kepada prinsip keadilan. Itu tadi yang saya sebutkan. Tetapi bila kita menjalankan kita punya pematuhan tadi, kita hendaklah memastikan yang apa yang kita buat itu benar-benar adil. So dalam konteks ini, saya sebutkan tadi, sebenarnya pilihan raya itu berlaku dalam keadaan aman, demokrasi itu berjalan. Daripada statistik yang kita buat, setakat ini kita hanya mengeluarkan 16 saja kompaun. Dalam tempoh ini hanya 16 saja kompaun yang nilai dia 180,000 lebih kurang nilai dia. Dan kompaun-kompaun ini kita bukan keluarkan kepada parti politik. Kompaun-kompaun ini kita keluarkan pada individu dan juga penganjur-penganjur yang melanggar SOP. Contoh dia, tidak membuat penjarakan sosial, tidak pakai pelitup muka, ataupun melanggar SOP, membuat walkabout dan sebagainya. Dan pada masa yang sama juga, kertas siasatan pun kita buka. So setakat ini hanya 34 saja kertas siasatan yang kita buka. Dan kertas siasatan ini yang kita buka ini lebih kepada pelanggaran SOP, yang mana kita akan rujuk kertas siasatan ini kepada pihak peguam negara, DPP. DPP yang akan menentukan sama ada kesalahan itu berlaku atau tidak. Sebenarnya kalau kita tebus tentang proses perundangan, sistem keadilan jenayah, apa yang berada di Malaysia ini adalah sudah cukup adil. Pihak polis mengambil tindakan dari segi penguatkuasaan, manakala yang menentukan sama ada kesalahan itu dilakukan atau tidak adalah
peguam negara, dan perkara ini boleh dibawa kepada mahkamah jika pihak-pihak tertentu mendapati bahawa tindakan yang diambil oleh penguatkuasaan itu tidak adil. Itu yang saya ingin tekankan. Kerana apabila kita menjalankan sesuatu penguatkuasaan, apa yang kita penting adalah keadilan itu mesti ditegak, dirasai dan tidak dipertikaikan di belakang hari. Okey. Yang dihormati Datuk, juga untuk pergerakan masyarakat awam sepanjang tempoh berkempen ini ataupun sepanjang tempoh pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Melaka ini, ya kita sedia maklum kelonggaran sosial dan ekonomi sudah pun diberikan. Namun mungkin perhatiannya adalah tertumpu kepada proses kempen dan juga pergerakan sewaktu proses kempen ini berlangsung. Jadi bagaimana pergerakan awam yang digambarkan pada ketika ini di negeri Melaka, Datuk? Pergerakan awam di negeri Melaka ni pada penilaian polis seperti biasa. Sektor ekonomi berkembang seperti biasa. Orang bekerja seperti biasa. So, untuk makluman Cik Mahel, di negeri Melaka ini, dalam tempoh Jumaat, Sabtu, Ahad, jumlah kenderaan yang masuk ke Melaka antara 80,000 ke 90,000. Jumaat, Sabtu dah masuk dan keluar. So daripada sini, kita dapati bahawa proses kehidupan harian itu berjalan seperti biasa. Tiada apa-apa yang menggugat masyarakat dan tiada apa-apa yang menggusarkan masyarakat. Itu yang kita pihak polis merasa berpuas hati kerana dengan tindakan penguatkuasaan yang kita ambil itu sebenarnya memberi ruang kepada masyarakat untuk hidup dalam mencari ekonomi kehidupan yang lebih aman. Baik, terima kasih yang dihormati Datuk. Kita nak kembali berjeda seketika untuk selepas ini kita memberikan, kalau seketika tadi kita menggambarkan dan juga kita memberikan penekunan kepada penguatkuasaan undang-undang, tetapi kita akan beralih kepada bagaimana kita mendidik dan juga membentuk masyarakat supaya cakna tentang peraturan dan juga mendidik masyarakat supaya mematuhi undang-undang dan juga peraturan yang sudah ada, khususnya dalam tempoh pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Melaka seketika nanti dalam Bicara Khas. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, kerajaan terus memberi tumpuan dalam memperluaskan capaian internet di 839 lokasi, terutamanya di kawasan penempatan orang asli dan terpencil di Sabah dan Sarawak. Dengan usaha berterusan pihak kerajaan untuk menyediakan infrastruktur kepada rakyat, Pelan Tindakan Jalinan Digital Negara atau JENDELA telah dilancarkan pada 2020. Ia dilaksanakan secara berfasa melibatkan penamatan rangkaian 3G pada akhir 2021. Seterusnya, pemantapan rangkaian 4G dan penggunaan 5G bagi mengakses talian mudah alih berkelajuan tinggi di seluruh Malaysia dapat direalisasikan. Teknologi terminal satelit aperture sangat kecil VSAT antara infrastruktur penting untuk merapatkan jurang digital di kawasan pedalaman. Dengan adanya capaian internet berkualiti, komuniti di kawasan pedalaman dapat membina kemahiran pembelajaran dalam talian serta membantu meningkatkan ekonomi pengusaha IKS melalui e-dagang. Syarat dia kata kalau nak kahwin dengan I, anak kena terima you dulu, baru I terima you. Alamak. Thank you so much to kita punya isteri. Betul, sebab diorang yang menjaga kita. Itu memang tak boleh dipertikaikan langsung. Korang ada tak masa dugaan yang macam goyang rumah tangga ke apa ke? Setiap rumah tangga akan ada masalah. Mak dia ada di KL. Saya yang di kampung. Oh, kamu yang menjaga anak? Oh, agak berlainan ya. Tapi kita borak tapi kamu... Meteor merupakan satu fenomena di langit di mana kalau orang zaman dulu kita panggil sebagai tai bintang. Selepas matahari habiskan bekalan hidrogen, ia akan melakukan pelakuran helium. Dalam lengkung hitam, akibat tekanan graviti yang sangat kuat, ruang ini akan diregangkan, termasuklah masa. Dia mengugut saya untuk sebar gambar intim saya dan girlfriend saya. Tanpa berfikir panjang, saya pun telah membuat transaksi tersebut kepada dia.
Kedai saya bila dah diserbu dan saya telah didakwa, baru saya tahu kosmetik saya tu adalah daripada bahan tiruan. Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. Bajet 2022 akan menyediakan sejumlah RM332.1 bilion yang menyaksikan nilai peruntukan tertinggi berbanding bajet-bajet sebelum ini. Daripada jumlah tersebut, kerajaan bercadang untuk menyediakan RM233.5 bilion bagi belanja mengurus, RM75.6 bilion untuk belanja pembangunan dan RM23 bilion di bawah kumpulan wang COVID-19. Sejumlah RM2 bilion turut disediakan sebagai simpanan luar jangka. Sungguh pun ini merupakan bajet mengembang. Defisit fiskal 2022 diunjur berkurang kepada 6% daripada KDNK berbanding 6.5% pada tahun 2021. Bersua kembali dalam Bicara Khas bersempena PRU Dewan Undangan Negeri Melaka. Sekalung apresiasi juga diberikan kepada pihak Polis Diraja Malaysia Negeri Melaka dan juga pihak Polis Diraja Malaysia atas komitmen dan juga usaha untuk memastikan agar proses keselamatan dan juga prosedur serta peraturan-peraturan sepanjang tempoh berkempen, penamaan calon dan juga hari pengundian nanti dapat dilaksanakan dengan lancar. Seketika kita masih lagi bersama dengan yang dihormati Deputi Komisioner Polis Datuk Wira Abdul Majid bin Muhammad Ali, Ketua Polis Melaka. Yang dihormati Datuk, dengan membawa tema polis dan masyarakat berpisah tiada. Bukan saja kita bercerita sepanjang tempoh pilihan raya, tetapi dalam tempoh-tempoh yang mendatang, malah dalam tempoh sebegini juga, dalam usaha kita mendepani pandemik COVID-19, sudah pasti masyarakat juga boleh menjadi salah satu daripada elemen untuk membantu pihak Polis Diraja Melaka dalam memastikan agar kita dapat menangani dan juga membantras pandemik COVID-19 ini di samping kita melaksanakan proses demokrasi. Jadi bagaimana pihak Polis Diraja Malaysia Melaka melihat perkara ini sebagai satu korelasi antara masyarakat dan PDRM Melaka dalam merealisasikan hasrat ini, Datuk? Saya amat bersyukur. Saya amat bersyukur kerana dalam tempoh 2 tahun ini, saya dapat melihat kematangan khususnya rakyat negeri Melaka dalam menangani isu-isu berkaitan dengan COVID-19. So, kerjasama daripada masyarakat kepada pihak Polis Melaka amat menggalakkan, di mana sebelum ini kita telah mengadakan program-program pendidikan, program-program turun padang bersama dengan masyarakat untuk kita menjelaskan kolaborasi dengan masyarakat bagi mengekang COVID-19 ini. Dan kita juga mengadakan beberapa program, misalnya program Satu Taman Satu Polis, di mana dalam program Satu Taman Satu Polis itu kita mendidik dan bekerjasama dengan masyarakat supaya masyarakat faham bahawa untuk menangani COVID-19 ini memerlukan kerjasama di antara agensi penguatkuasa dan juga masyarakat itu sendiri. Polis dan masyarakat berpisah tiada, bermakna dia kalau dengan hanya kita menggunakan penguatkuasaan saja, keberkesanan kita untuk menangani COVID-19 itu tidak akan terhasil secara optimalnya. Tetapi apabila kita mendapat kerjasama sepenuhnya masyarakat, kerjasama yang ikhlas, kerjasama yang dedikasi daripada masyarakat, bermakna kita akan menang bersama-sama dalam menangani COVID-19 khususnya di negeri Melaka ini. So saya amat berterima kasih sekali lagi di atas kematangan khususnya rakyat negeri Melaka. Dalam tempoh 2 tahun ini memang menunjukkan satu kematangan dan pematuhan SOP
yang dipatuhi oleh rakyat Melaka ini pada peringkat sekarang ni kita boleh memberi dia punya ranking sehingga 95% keberkesanannya. Ini berdasarkan pada jumlah kompaun yang kita keluarkan kepada masyarakat semakin hari semakin kurang, dan sehingga ke satu peringkat tiada lagi kompaun dikeluarkan. Itu kita menunjukkan kita punya garis pengukur lah. Jika tiada lagi kompaun yang kita keluarkan, bermakna kepatuhan masyarakat itu sangat baik kepada untuk mengekang COVID-19 yang saya sebutkan tadi. Ya, alhamdulillah tahniah juga kepada pihak PDRM Melaka atas komitmen yang diberikan dalam usaha memastikan bukan saja kita mengekang pandemik COVID-19 tetapi menjalankan proses demokrasi melalui pilihan raya umum ini. Yang dihormati Datuk, juga kita melihat bagaimana proses penamaan calon alhamdulillah berjalan dengan lancar, diteruskan dengan proses berkempen. Selepas ini pula ada proses pengundian awal dan akan diteruskan pada pengundian hari sebenar nanti. Jadi apakah mungkin persediaan-persediaan ataupun jangkaan-jangkaan yang telah pun ditetapkan oleh pihak PDRM Melaka untuk memastikan sepanjang tarikh-tarikh penting itu dapat pertama menjamin keselamatan, yang kedua memastikan kita kata risiko-risiko jangkitan itu dapat dielakkan khususnya apabila masyarakat akan keluar mengundi secara beramai-ramai nanti, dan yang ketiga dalam kita melaksanakan proses demokrasi keutamaannya adalah aspek keselamatan dan kesihatan komuniti, Datuk. Jadi pihak polis memang telah bersedia dan memang menjadi tanggungjawab utama kita adalah untuk menjamin keselamatan dan ketenteraman awam bagi memastikan proses demokrasi itu berjalan. So dalam konteks ini, siap saga di peringkat Polis Melaka, insya-Allah dengan izin Allah SWT, kita telah berada di peringkat yang maksimum. Di mana dalam tempoh pilihan raya ini, penggunaan sumber manusia yang kita gunakan adalah sebanyak 3,835. Daripada 3,895 tu, 1,249 kita mendapat bantuan daripada luar. Untuk memastikan bahawa penguatkuasa undang-undang, proses pilihan raya itu berjalan dengan aman dan tidak akan menimbul sebarang provokasi kepada masyarakat semasa tempoh ini. Di samping itu juga, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, selain daripada kita memerlukan sumber manusia, persediaan yang kita juga buat adalah segi latihan. Kerana dengan latihan ini baru kita akan dapat sumber manusia yang cekap. Di peringkat kontingen Melaka, kita telah membuat satu latihan yang dinamakan sebagai POC exercise. Berdasarkan kepada public order Poman, dalam kita punya Poman untuk menjamin ketenteraman awam, di mana latihan-latihan ketenteraman awam yang kita jalankan ini dari segi gerak sumber manusia, gerak logistik, gerak kita punya komunikasi, sehingga ke peringkat kita menjangkakan jika berlaku sesuatu yang tidak tenteram, sehingga berlaku perancangan kita itu sehingga disiarkan darurat. Oleh itu kita punya persediaan sehingga ke peringkat yang maksimum. Bukan saja kita melihat bahawa sesuatu proses itu mesti berlaku secara aman, tetapi apabila dia menggugat saja keselamatan, kita telah bersedia sehingga ke peringkat maksimum, di mana dalam latihan-latihan yang saya sebutkan tadi, sehingga pensiaran darurat itu dibuat. Itu kita punya peringkat latihan-latihan dan sumber manusia yang kita ada. Okey. Yang dihormati Datuk, selepas kelonggaran sosial, kelonggaran ekonomi diberikan oleh pihak MKN dan juga kerajaan Malaysia, kali ini kita menyaksikan PRU Dun Melaka adalah negeri ataupun kawasan yang pertama pilihan raya diadakan setelah ada beberapa kawasan yang diberikan proklamasi darurat untuk ditangguhkan dahulu pilihan raya. Maka sudah pasti seluruh negara memberi tumpuan kepada PRU Dun Melaka dan juga bagaimana melihat Melaka ini menjadi penentu untuk kita melihat standard operasi yang dilaksanakan, penguatkuasaan undang-undang, kerjasama masyarakat dan juga integrasi antara badan-badan penguatkuasa dalam memastikan setiap perkara itu dapat direalisasikan dan dilaksanakan dalam kita mengekang jangkitan dan melaksanakan proses demokrasi. Jadi apakah mungkin harapan yang dihormati Datuk untuk melihat ini adalah pemula dan juga penentu kepada apa yang boleh kita realisasikan seterusnya untuk kita melihat kepatuhan oleh masyarakat, Datuk? Cabaran utama kita sekarang adalah berkaitan dengan kesihatan awam.
Dan pada masa dalam menentukan kesihatan awam, cabaran yang kita hadapi juga adalah berkaitan dengan ketenteraman awam. Dan pada masa yang sama, untuk kita laksanakan kesihatan awam dan juga ketenteraman awam, bagaimana kita nak menyuburkan proses demokrasi. Itu cabaran polis kontingen Melaka. Tapi saya alhamdulillah, sebagaimana saya sebutkan tadi, dari segi keanggotaan sumber manusia yang saya ada, kita memang cukup sumber doktor dan kita terlatih untuk menangani sebarang situasi yang ada. Dan saya juga ingin merakamkan penghargaan sekali lagi kepada rakyat Melaka, kerana rakyat Melaka memberi kerjasama yang baik, terutamanya dalam apabila kita menguatkuasakan peraturan dan undang, SOP yang kita ada tadi. Sehingga di penghujung ini kita dapati bahawa dah tak ada pempang dikeluarkan kepada masyarakat yang melanggar SOP, menunjukkan kematangan masyarakat. Dan kita juga telah mengadakan koordinasi kerjasama dengan masyarakat, sebagaimana yang disebut a police is a public is a police. Tanpa masyarakat, pasukan polis itu tidak akan dapat berdiri dengan sendirinya. Oleh itu, kita selalu mendidik masyarakat, kita selalu mendengar rintihan masyarakat, dan kita selalu nak memudahkan masyarakat dalam era pandemik ini. Semoga dengan kerjasama yang jitu ini, kita akan dapat apa yang dikatakan dalam keadaan menang-menang. Penguatkuasaan undang-undang itu dapat didaulatkan, kesihatan awam dapat didaulatkan, dan masyarakat dapat hidup dalam keadaan bebas daripada COVID-19. Ya. Datuk, apabila tempoh berkempen ataupun pelaksanaan kempen dan juga modus operandi untuk berkempen ini dilaksanakan dalam norma baru, penggunaan media sosial, penggunaan internet dan juga platform-platform media sosial dijadikan sebagai sandaran ataupun fokus kepada parti-parti ataupun calon-calon yang bertanding. Jadi mungkin ini juga turut dilaksanakan oleh pihak Polis Diraja Malaysia Melaka untuk memantau sebarang bentuk ketidakpatuhan kepada undang-undang, khususnya di laman sosial, yang mana untuk kita mengurangkan ataupun untuk kita mencegah unsur-unsur subversif, unsur-unsur fitnah ataupun hasutan dan juga kempen-kempen yang dianggap sebagai tidak baik ataupun bercorak negatif. Jadi apa mungkin penugasan oleh PDRM Melaka dalam memantau sosial media dan juga platform internet ini, Datuk? Apabila dalam norma baru, demokrasi norma baru yang kita hadapi dalam pilihan raya dekat Melaka ini, sememangnya pihak polis telah mengenal pasti bahawa salah satu perkara yang kita perlu lihat adalah sosial media. Oleh itu, atas nasihat Ketua Polis Negara, di peringkat kontingen Melaka ini kita telah menubuhkan tim pemantau multimedia. Satu pasukan khas, di mana pasukan khas ini akan memantau semua hantaran-hantaran dalam sosial media secara selama 24 jam, 24/7, yang melibatkan 3 kumpulan, 3 tim. Tim ini akan bekerja secara bergiliran selama 24 jam. Jadi tanggungjawab kumpulan-kumpulan ini, tim-tim yang saya sebutkan pemantau media sosial ini, kita nak memastikan bahawa media sosial itu digunakan dengan cara yang sihat. Media sosial itu digunakan dengan cara betul-betul untuk menyuburkan demokrasi. Bukan media sosial itu digunakan sebagai medan untuk menghasut. Bukan media sosial itu digunakan sebagai medan untuk menggugat ketenteraman awam. Bukan media sosial itu digunakan sebagai medan untuk menghina, mengaibkan di antara satu sama lain. Apabila pihak polis mengesan berlakunya kesalahan-kesalahan dalam media sosial ini, kita akan membuat laporan polis. Tujuan kita buat laporan polis ini supaya satu siasatan yang adil boleh dijalankan. Sama ada siasatan yang adil yang saya maksudkan tadi, apabila kita selepas kita menjalankan siasatan, kita akan merujuk siasatan kita ini kepada pejabat peguam negara untuk memberi keputusan. Jadi saya menasihatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam kempen pilihan raya ini supaya berhati-hati menggunakan media sosial. Media sosial itu sepatutnya digunakan adalah untuk menyuburkan demokrasi, bukan untuk memecah belahkan dan bukan untuk menggugat ketenteraman awam.
Baik. Satu penjelasan yang konklusif yang dihormati Datuk. Kita akan berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini untuk kita menyimpulkan bicara khas keselamatan bersempena dengan PRU DUN Melaka ke-15. Bajet ini turut menyasarkan 220,000 pelatih untuk menjalani pelbagai program latihan dan peningkatan kemahiran dengan peruntukan keseluruhan 1.1 bilion ringgit. Antara inisiatif yang akan dilaksanakan termasuklah program Place and Train, iaitu latihan dengan jaminan pekerjaan. Program peningkatan kemahiran dan kerjasama industri turut dipergiat dengan keutamaan kepada kemahiran digital seperti contoh program Global Online Workforce atau GLOBE di bawah MDEC. Cabarannya adalah menyediakan makanan yang berkualiti dan selamat untuk dimakan. Tahu kering ni risiko dia sangat tinggi. Angin ribut, kadang petir. Adanya memandang rendah lah sebabnya kita bergelumang dengan benda yang kotor. Syarat dia kata kalau nak kahwin dengan I, anak kena terima you dulu, baru I terima you. Thank you so much to kita punya isteri. Betul ya, sebab diorang yang menjaga kita. Itu memang tak boleh dipertikaikan langsung. Korang ada tak masa dugaannya macam goyang rumah tangga ke apa kan? Setiap rumah tangga akan ada masalah. Mak dia ada di KL. Saya yang di kampung. Oh, kamu yang menjaga anak? Oh, agak berlainan ni. Kata-kata kita borak tapi kamu... Susulan kebenaran merentas negeri bagi mereka yang sudah pun lengkap vaksinasi. Jangan lupa untuk anda patuh SOP sama ada yang sudah pun merancang untuk pulang ke kampung halaman untuk berjumpa dengan ahli keluarga yang sudah lama terpisah ataupun mereka yang ingin pergi melancong, pastikan anda patuh SOP dan sebelum memulakan perjalanan pastikan juga anda melakukan ujian kendiri untuk kepentingan diri kita sendiri dan ahli keluarga kita. Kerajaan akan menggiatkan lagi usaha pemulihan industri pelancongan kesihatan antarabangsa dengan kadar segera bagi memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai destinasi pilihan pelancongan kesihatan dengan peruntukan 20 juta ringgit kepada Malaysia Healthcare Travel Council. Sepada dengan pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Melaka, pasukan bersepadu ataupun integrated team ditubuhkan bersama dengan pihak Polis Diraja Malaysia Melaka dan juga agensi-agensi lain. Ini merupakan satu penghasilan untuk kita melihat bagaimana isu-isu keselamatan, pematuhan kepada SOP dan juga prosedur khususnya kepada undang-undang kesihatan dan juga undang-undang proses demokrasi pilihan raya itu dapat dijalankan dengan lancar. Masih lagi bersama dengan yang dihormati Deputi Komisioner Polis Datuk Wira Abdul Majid bin Muhammad Ali, Ketua Polis Melaka. Yang dihormati Datuk, amat besar pengharapan kita untuk kita melihat bagaimana ruang dibuka seluas-luasnya untuk masyarakat bersama-sama dengan pihak polis dalam melaporkan sebarang kejadian-kejadian yang berbentuk provokasi ataupun ketidakpatuhan kepada SOP. Maka dalam perihal ini pihak Polis Diraja Malaysia Melaka sentiasa bersedia untuk pertama menilai pelaporan yang diberikan dan yang kedua untuk melaksanakan pemantauan dan juga penguatkuasaan seperti yang diceritakan oleh Datuk tadi, menggunakan budi bicara untuk memastikan aspek keselamatan awam dapat ditangani. Jadi bagaimana untuk kita menyimpulkan hasil perbincangan kita pada malam ini dalam menilai proses yang lancar di PRU DUN Melaka, Datuk? So, saya ini menyimpulkan bahawa pihak polis amat komited dan kita menjamin bahawa ketenteraman awam itu akan kita pelihara sepenuhnya. Dan saya juga mengharapkan bahawa dalam kita menguatkuasakan undang-undang, memelihara ketenteraman awam itu, proses demokrasi dapat disuburkan.
Oleh itu saya menasihatilah khususnya rakyat negeri Melaka yang layak mengundi supaya hari pembuangan undi ini keluarlah beramai-ramai supaya suara majoriti itu dapat didengar oleh semua pihak, kerana apabila keselamatan dan ketenteraman awam itu ada, masyarakat tidak perlu gusar, orang ramai tidak perlu gusar untuk membuat dia punya pengundian pada hari pembuangan undi. InsyaAllah dengan kerjasama masyarakat, kerjasama pihak-pihak yang berkepentingan dalam tempoh pilihan raya ini, keselamatan akan terjamin, proses demokrasi itu dapat disuburkan dan hak rakyat untuk menentukan masa depan mereka dapat terpelihara sepenuhnya. Okey. Yang dihormati Datuk, di kesempatan ini juga bukan sahaja kita bercerita sepanjang tempoh PRU Dun Melaka, tetapi juga untuk kita bercerita tentang yang pertama, situasi keselamatan, yang kedua, kadar jenayah dan juga yang ketiga, tentang isu-isu pematuhan kepada Akta Kesihatan ataupun Akta 342 di negeri Melaka khususnya. Secara keseluruhan, apa yang boleh disimpulkan oleh yang dihormati Datuk dalam sepanjang tempoh 2021 situasi di negeri Melaka oleh pihak PDRM, Datuk? So, saya dapat buat kesimpulan bahawa dalam situasi ini, daripada hari penamaan calon sehingga kini, keadaan keselamatan di negeri Melaka adalah terkawal dan terjamin. Kita tidak dapat apa-apa maklumat setakat ini akan berlaku insiden-insiden yang tidak menyenangkan, dan kita akan sentiasa bersedia sedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan, dan tujuan kita bersiap sedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan adalah untuk memastikan bahawa proses demokrasi itu tetap subur, supaya proses demokrasi itu tetap berjalan dengan didukung oleh undang-undang dan peraturan yang adil kepada semua pihak. Undang-undang dan peraturan yang kita kuat kuasakan sebenarnya bukan untuk mengekang hak demokrasi, tetapi adalah untuk menegakkan keadilan, dan ia menegakkan keadilan ini merupakan sebahagian daripada intipati utama dalam proses demokrasi itu. Okey. Yang dihormati Datuk, pesanan juga mungkin kepada parti, calon dan juga yang akan melaksanakan kempen bagi PRU Dun Melaka ini, mungkin ada sedikit pesanan daripada pihak kontijen Polis Melaka, Datuk. Kepada parti-parti dan calon-calon yang akan bertanding dalam pilihan raya kali ini, pihak polis telah memberi peluang seluas-luasnya untuk kita bersama-sama mendukung SOP yang ditetapkan oleh MKN. Di mana sebelum ini kita juga telah mengadakan pertemuan-pertemuan dengan wakil-wakil calon, mendidik wakil-wakil calon untuk menghargai SOP, untuk menghargai peraturan-peraturan yang dikeluarkan dengan semangat kerjasama, dengan semangat yang ada pada kita untuk memastikan bahawa kesihatan awam itu terjamin. Saya merasakan bahawa pilihan raya kali ini adalah satu pilihan raya yang terbaik dan boleh dijadikan template untuk pilihan raya yang akan datang. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih yang dihormati Datuk. Kita mengangkat demokrasi tanpa kita mengabaikan aspek undang-undang dan juga keselamatan. Sekalian apresiasi juga kepada pihak kontijen Polis Melaka dan juga pihak Polis Diraja Malaysia. Terima kasih sekali lagi kepada yang dihormati Deputi Komisioner Polis Datuk Wira Abdul Majid bin Muhammad Ali, Ketua Polis Melaka dan juga pihak Polis Diraja Malaysia Melaka kerana bersama kami dalam bicara khas keselamatan PRU Dun Melaka pada malam ini. Undi laba ataupun kita membawa aspek demokrasi itu untuk kita diangkat dan juga untuk meletakkan kematangan berpolitik dan juga kematangan demokrasi itu berada pada tempatnya. Terima kasih sekali lagi kerana menonton dan juga bersama kami dalam bicara khas pada malam ini. Terima kasih kepada yang dihormati DCP